Okey. Okey. Bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada petang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama pada petang ini di ruangan Facebook dan juga di ruangan TikTok. Seperti biasa, teruskan share, teruskan komen, teruskan menonton sehingga tamat siaran kita pada jam 4 petang, insya-Allah. Dan terima kasih pada pihak Biro Muslimah Masjid Ubudiyah Seksyen 19 Shah Alam yang menaja kuliah kita pada petang ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita sambung bacaan kita menggunakan kitab Ensiklopedia Kematian. Ensiklopedia Kematian, Hari Kiamat dan Alam Akhirat. Ini kitab yang kita baca untuk kuliah muslimat kita lah di Masjid Ubudiyah Seksyen 19 Shah Alam, insya-Allah. Baik, jadi untuk petang ini kita akan sambung perbahasan kita pada muka surat 49. 49 kalau ada muslimat Kak Akmal ke siapa, semak muka suratnya betul ke tidak. Muka surat 49, bab yang ke-8. Bab yang ke-8 di bawah tajuk janganlah seseorang mati kecuali berbaik sangka kepada Allah dan takut terhadapnya, yakni takut terhadap
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab yang kita nak bincang, yang kita nak semak pada petang ini, muka surat 49. Pada bab yang ke-8, janganlah seorang mati kecuali berbaik sangka kepada Allah dan takut terhadapnya, yakni kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Baik, saya ucapkan selamat datang dan waalaikumsalam warahmatullahi pada semua sahabat yang baru masuk live Facebook dan juga di TikTok, insya-Allah. Ya. Baik. Kak Saroya, betul Ustaz? Okey, muka surat 49. Baik. Kita kena ingat, sahabat sekalian, kita akan matilah. Kita ni adalah penunggu giliran. Kita punya giliran sedang queue. Maknanya saya, tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik, kakak, semualah yang menonton pada petang ini, kita sedang menunggu giliran untuk dimatikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa kematian. Cuma kita sedang menunggu giliran. Dia ibarat macam ni lah. Ibarat macam kita pergi bank, atau kita pergi bank lah, senang tak? Bila kita berurusan dengan bank, masuk ke dalam bank, kita akan ambil nombor giliran. Petik nombor giliran tu dan tunggu nombor kita dipanggil kan. Sekarang ni ibaratnya tiket nombor giliran tu kita sedang pegang. Tapi bernasib baik belum kena panggil. Tu kira bernasib baik lah. Kalau di bank, kita pergi bank, kita nak nombor kita dipanggil kan, supaya cepat urusan kita. Tapi memegang tiket giliran nak mati ni berasa lambat lagi. Tak apa Ustaz, sabar. Tak, kita sekarang ni kita kena pegang, kita kena ingat aku sedang pegang tiket, nombor tiket yang belum lagi dipanggil. Dan ingat, bila-bila masa boleh dipanggil. Bila-bila masa saja, tiket nombor dah ada, nombor giliran tu dah ada kan. Jadi bila-bila masa boleh dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tajuk kita hari ni, jangan kita mati kecuali letak sangka baik dan perasaan gerun kepada Allah. Cuba kita tengok apa yang nak dihurai dalam perbincangan kita pada petang ni, insya-Allah. Baik, disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat 3 hari sebelum baginda wafat. Hadis ni diceritakan oleh Jabir. Dia kata dia dapat dan dia dengar hadis ni 3 hari sebelum Rasulullah wafat. Allahu Akbar. Maknanya ini antara hadis-hadis terakhir lah. Ini antara apa dipanggil, pesanan-pesanan Nabi SAW sebelum baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seorang itu di antara kalian mati kecuali ia meletakkan sangkaan baik kepada Allah. Janganlah seorang kalian mati, kata Nabi SAW, melainkan ia meletakkan sangkaan baik kepada Allah.
81. Pusing. Janganlah ia meletakkan, maknanya Nabi pesan pada kita bila kita hidup, sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya mesti letak satu sangkaan baik kepada Allah, iaitu kita letak sangkaan baiknya Allah Ta'ala akan menerima roh kita, Allah akan mengampunkan dosa kita, Allah akan redha dengan kita. Jadi sebab itu kena ingat, itu yang Rasulullah pesan, letak sangkaan baik menjelang hari mati kita. Tetapi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, seperkara yang kita harus memahami ialah maknanya bukanlah dekat-dekat nak mati tu baru letak sangkaan baik. Dia bukan macam tu. Dia benda ni kena diuruskan daripada awal kehidupan. Maknanya sekarang yang kita tak tahu bila lagi nak mati ni kan, yang masih bernasib baik, alhamdulillah masih hidup. Jadi sebab itu sekarang ni kena sentiasa letak sangkaan baik pada Allah, sangkaan baik pada agama, sangkaan baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letakkan sangkaan baik kepada ajaran-ajaran Islam, sentiasa ikut. Barulah nanti di hujung itu ada ruang pengampunan Allah kepada kita. Nampak, itu dia punya dia punya intronya tu, dia punya mukaddimahnya pada petang ini. So Nabi pesan, jangan kamu mati kecuali letak sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Letak sangkaan baik tu. Baik, sambung lagi bacaan. Sesungguhnya sebuah kaum telah dibinasakan oleh prasangka buruk mereka kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fussilat, surah 41 pada ayat 23. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhan kamu, dan dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Boleh dapat tu. Maknanya tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kaum zaman dulu, dia letak sangkaan buruk kepada Allah. Letak sangka buruk kan. Sebab itu Islam ajar kita, dalam apa situasi, dalam apa keadaan, letak sangkaan baik. Kan? Bila mari Covid lah dah. Sekarang ni Covid dah setahun. Ni dah masuk bulan Mac ni setahun lah. Setahun lebih dah pun. Dia sejak Disember 2019 kan. Jadi kita letak, Covid ni, letak sangka baik. Adalah hikmah Allah nak bagi kat kita tak? Jadi sesuatu, letak sangka baik. Letak sangka baik. Kita sakit, letak sangka baik. Kita tak apa sihat, demam ke apa, letak sangka baik. Sangka baik, sangka baik. Itu sebenarnya. Jadi perjalanan hidup kita ini sebenarnya ialah sangkaan baik kita kepada Allah. Ini yang ditulis dalam kitab Ensiklopedia Kematian yang saya pegang ni, yang saya baca ni, insya-Allah. Baik, sambung riwayat bacaan. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kena ingat sahabat Nabi lah. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi pembantu Nabi, berkhidmat, bertugas dengan Nabi selama 10 tahun. Dia pernah berkhidmat dengan Nabi lah. Dia ambil jaga kasut Rasul, dia ambil air wuduk untuk Nabi, dia macam-macam kerja dia. Dia khidmat diri dia untuk Nabi
hadiah ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata Anas bin Malik? Dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang pemuda yang sedang mengalami kematian. Nabi pergi ziarah, ada seorang sahabat yang sedang, orang panggil nazak lah, orang Melayu panggil nazak, nak mati, sakratul maut, ataupun dipanggil nyawa-nyawa ikan lah. Siang ke ikan kan, ikan pula yang kena. Nyawa-nyawa ikan dia menggelepar-gelepar atas darat tu kan, orang panggil nyawa-nyawa ikan. Jadi Nabi ziarah seorang sahabat yang sedang nazak lah, yang sedang dekat dengan nak meninggal dunia. Lalu Nabi tanya dia, kaifa tajiduk? Kaifa tajiduk? Bagaimana hal keadaan kamu sekarang? Bagaimana perasaan kamu sekarang ini? Nabi tanya sahabat itu. Lalu dia menjawab, aku mengharapkan Allah, wahai Rasulullah, dan dalam masa yang sama aku takut terhadap dosa aku. Bila Nabi tanya macam mana keadaan kamu sekarang, dia jawab, aku takut Allah. Aku mengharapkan Allah. Dalam masa yang sama aku takut dosa yang pernah aku buat. Itu jawapan sahabat tadi ketika mana Rasulullah tanya macam mana hal keadaan dia sekarang ketika sedang, orang kata nazak, sakratul maut, nak mati. Kan, bila Nabi tanya, dia jawab begitu. Dia kata dalam masa yang sama aku mengharapkan Allah. Tak ada apa dah aku nak harap, sekarang ni aku harap Allah saja yang boleh tolong aku, dan dalam masa yang sama aku takut dosa-dosa aku. Lalu bila dijawab macam tu, Nabi SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'minin fi misli hazal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Dah bila sahabat Nabi jawab begitu, Nabi bersabda, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba yang beriman hal seperti ini. Nabi kata jarang berlaku lah. Dalam hati orang beriman ni boleh mengharapkan macam-macam dan menakutkan macam-macam dalam satu masa. Melainkan kata Nabi, Allah memberikan apa yang ia harapkan dan Allah mengamankannya daripada apa yang dia takutkan. Jadi maknanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itulah tajuk kita hari ini meletakkan sangkaan baik ketika kita mati. Kan dia panjang ni, ada 2 muka surat ni. Tajuk kita hari ni ada 2 muka surat yang kita cuba nak habiskan lah, insya-Allah. Jadi maknanya apa pun dalam perjalanan hidup sekarang, ceritanya sangka baik. Letak sangkaan baik pada Allah. Bila kita beramal, contoh, bila kita beramal, kita sembahyang fardu, sembahyang sunat, puasa Ramadan, puasa sunat, sedekah, baca Quran, zikrullah, selawat dan macam-macam lagi. Letak sangka baik, Allah akan terima ibadah yang kita buat. Letak sangka baik, Allah akan terima. Ya. Macam tu tak? Macam tu ceritanya. Bila kita ibadah, kita letak insya-Allah dalam hati kita tak? Ya Allah, aku percaya Engkau akan terima ibadah yang aku buat ni, walaupun aku yakinlah tak adalah sempurna mana, banyak kelemahan, tapi aku sentiasa letak keyakinan, sangka baik Engkau akan terima. Ini kita kena buat. Baik dalam ibadah kita, muamalat kita, jual beli kita, sewa ke, hutang piutang ke, apa benda, semua letak sangkaan baik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita taubat sekalipun, bila kita taubat kan, letak sangkaan baik, Allah akan terima taubat kita, baru cantik. Ini kita buat ibadah tak? Berdoa pun sama. Berdoa pun kena letak sangkaan baik pada Allah. Ni bila kita doa, kita pula yang blok doa tu, tak ada sangkaan baik. Saya dah doa Ustaz 30 tahun dah, berbuih dah mulut, rasa macam tak dapat je. Habis ya. Kita sendiri yang blok doa kita kan. Bila kita kata saya dah doa banyak kali Ustaz, sampai dah tak larat dah Ustaz, tak lulus juga, rasa macam tak ada harapan pak gaya. Habis ya. Jangan tuan-tuan ibu-ibu sekalian, jangan buat macam tu. Puluh tahun, ratus tahun lah kalau Allah bagi umur pun, jangan sangka buruk dengan Allah. Jangan. Dengan Allah mesti positif, mesti sentiasa sangka baik, mesti benda tu mesti ada. Sebab itu yang agama ajar kepada kita. Boleh nah, insya-Allah, pelan-pelan. Baik. Sambung lagi bacaan muka surat 50. Dari Al-Hasan rahimallahu taala bahawa ia berkata, telah sampai kepadaku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, qala rabbukum azza wa jalla, la ajma'u ala 'abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini, faman khafani fid dunya amantuhu fil akhirah wa man amanani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, insya-Allah saya doakan tak pernah putus nak dapat anak 10 tahun, akhirnya dapat, alhamdulillah. Kan macam orang yang lama tak dapat, bukan lama, tak pernah dapat zuriat dah bertahun-tahun dah. Jangan putus asa, jangan sangka buruk. Minta doa, insya-Allah Allah akan bagi. Ada masa tu dia akan bagi, insya-Allah. Dia lebih tahu kita tu layak ke tidak ke, dia yang urus semua dah. Kita jangan pandai-pandai pula condemn. Doa saja. Nah, insya-Allah. Baik, dalam satu hadis kudusi. Hadis yang kita baca ni hadis kudusi. Nanti muslimat yang ada kitab tanya pula, macam mana Ustaz tahu hadis kudusi Ustaz, tak ada tulis pun. Tu dia mula dengan qala rabbukum azza wa jalla. Itu makna hadis kudusi. Dimulakan dengan apa tu? Allah Ta'ala berfirman, macam tu. Apa yang Allah pesan dalam hadis ini? Allah kata, aku tidak akan mengumpulkan pada diri hamba-Ku dua ketakutan, dan tidak akan aku kumpulkan pula padanya dua keamanan. Allah kata dia tak akan berkumpul dua ketakutan dan tak akan berkumpul dua keamanan. Tak faham tak? Memang tak faham. Hari ni kuliah apa Ustaz? Kuliah bab kematian. Seram sikit lah. Petang-petang ni kita cerita bab mati lah. Sebab kitab ni pun ensiklopedia kematian. InsyaAllah. Baik. Allah kata dia tak akan kumpulkan dua ketakutan dan dua pengharapan, dua keamanan, takut dan aman serentak. Dua-dua tak ada. Tak faham kan? Saya pun tak faham tak? Bawa tenang dulu. Bawa tenang. Ni nak bagi faham ni tak? Terima kasih Hanif belanja gift kat Ustaz. Nah, okey. Maksud dia gini. Allah kata lagi, sebab hadis tu saya tak habis lagi. Tu yang tak faham tu kan. Saya sihat-sihat, alhamdulillah. Baik. Barang siapa yang takut kepadaku semasa di dunia. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ini benda yang kita nak kena buat. Barang siapa yang takut kepada aku semasa di dunia, maka aku menjadikannya aman di akhirat. Sahabat-sahabat tolong catat no, tolong catat. Kalau boleh tolong tulis kat komen tu. Kalau boleh, kalau rajin-rajin sikit, catat. Nah, dia kata apa? Barang siapa yang takut
Allah kata, barang siapa yang takut kepada aku semasa di dunia, maka aku menjadikannya aman di akhirat. Siapa yang takut kepada Allah di dunia, Allah akan jadikannya aman di akhirat, tenang di akhirat, relax di akhirat. Terima kasih sahabat yang mencatat di TikTok dan juga di Facebook. Facebook tak ada sian Facebook. Mungkin tuan-tuan catat dekat tempat lain lah tu, kan? Saya ulang balik. Allah kata, barang siapa yang takut kepada aku semasa dunia, aku akan berinya keamanan, ketenangan masa menghadap aku di akhirat besok. Dan sebaliknya, ini jangan dibuat lah. Ini jangan dibuat. Kita kena pegang yang nombor 1 tadi. Sebaliknya, barang siapa yang merasa aman dariku semasa di dunia, maka aku akan menjadikannya ketakutan di akhirat. Allahu Akbar. Terima kasih Raja Al-Nizar, Raja Idris yang mencatat di situ, dan juga Mawi yang mencatatkan di TikTok kita, insya-Allah. Baik, so macam itulah, dia tak boleh berimpun sekali. So Allah kata, siapa yang takut aku di dunia, dia akan tenang di akhirat. Siapa yang tenang di dunia, akhirat dia kelang kabut lah. Akhirat besok dia menggelisah. Akhirat besok jadi tak ketahuan. Akhirat besok jadi berserabut. Akhirat besok jadi macam-macam hal. Na'udzubillah, kita mohon perlindungan Allah. Sebab itu tugas kita hari ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tolong hadirkan rasa takut kepada Allah sekarang ni di dunia. Tolong hadirkan rasa gerun dan takut pada Allah. Itu nama dia takwa. Itulah namanya iman. Itulah namanya keyakinan. Takut tu macam mana maksudnya? Tak. Sebab kita dah sebut banyak kali dah, takut kepada Allah dia tidak sama dengan takut kepada makhluk Allah. Kita takut dengan makhluk ni, kita makin jauh, kan? Takut dengan COVID, kita jauh-jauh. Takut dengan rimau, kita duduk jauh-jauh. Takut dengan hantu raya, duduk jauh-jauh. Tapi takut dengan Allah, dia makin dekat. Itu bezanya, kan? Takut dengan Allah dipanggil takarrub. Korban tu makna mendekatkan diri kepada Allah melalui sembelihan binatang tertentu. Itu namanya korban, ibadah korban. Daripada perkataan qarib. Qarib maknanya dekat. Takarrub makna kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ingat, takut dengan Allah dia jadi makin dekat. Saya share status WhatsApp, sila. Ainul Mardiah kot tu Ainul Mardiah. Silakan. Ya, siapa nak share ke grup, ke WhatsApp, ke apa, buatlah apa pun. Sharing lah. Mudah-mudahan menambah pahala kita, kebajikan kita, kita punya perkongsian kebaikan. Bismillah, silakan. Ya. Baik, so kena ingat. So maknanya kita kena ada rasa takut sekarang ini pada Allah, supaya nanti kita menghadap dia tenang. Allahu Akbar. Supaya nanti kita menghadap dia tenang. Tak setenangnya, insya-Allah. Jangan hari ni kelang kabut. Saya live dekat FB audio kuliah. Audio kuliah, satu perkataan. Spelling dia audio kuliah lah, satu perkataan saja. Boleh semak kat situ. Baik. Okey, yang tu habis. Habis yang tu. Maknanya kena ingat, aku hidup atas dunia ni, aku kena takut dengan Allah supaya besok aku tenang di sana. Bukan di dunia ni tenang, sana besok jadi takut pula. Na'udzubillah. Boleh faham, insya-Allah. Baik, sambung lagi bacaan. Fasal berbaik sangka kepada Allah. Itu macam mana nak bunyikannya tu? Muslimat tolong. Dia tulis itu seyong yanya. Seyong yanya. Bahasa apa tu? Kan? Ataupun
senangnya sayugia lah kot no. Kat kitab saya dia tulis seyong ianya. Saya pun tak faham. Mungkin sayugia lah kot no. Sayugia, seorang hamba selalu dalam keadaan sehat hatinya. Ketika ia menghadapi kematian, mestilah selalu bersangka baik kepada Allah, bahawa Allah merahmatinya, Allah memaafkan kesalahannya, Allah mengampuni dosanya. Dan hendaklah orang-orang yang ada dekatnya mengingatkannya akan hal itu, sehingga ia termasuk dalam firman Allah dalam sebuah hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi falyazun nabi ma yasha. Aku tergantung pada prasangka hamba terhadapku, maka berprasangkalah menurut kehendaknya, sekehendakmu. Baik. Kalau lelaki takut kat bini macam mana ustaz? Itu rezeki. Kan, selain takut pada Allah lah. Bergurau. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ini yang dinamakan berprasangka baik kepada Allah. Sangka baik pada Allah, iaitu kita letakkan sangkaan, Allah terima taubat aku, Allah terima segala amal ibadah yang aku buat, Allah terima segala kebaikan-kebaikan yang aku pernah share di dunia ni. Letak sangka baik. Itulah untungnya. Sebab apa? Sebab bila kita meletakkan sangkaan-sangkaan baik seperti itu, kita kena ingat satu benda. Apa dia? Dalam hadis kudusi yang kita baca tadi, Allah Ta'ala menyebut, Nur Mawiyah. Dah sampai ke Facebook dah. Baik. Allah sebut dalam hadis kudusi, apa dia? Iaitu, aku, kata Allah, sebagaimana sangkaan hamba kepada aku. Boleh faham tak dia punya wording dia tu? Aku sebagaimana sangkaan aku sebagaimana sangkaan hamba kepada aku, Allah kata. Jadi maknanya apa? Maksud dia gini, saya selalu dah sebut benda ni kan. Ini saya bagi contoh sahaja ya. Saya bagi contoh supaya kita faham. Contoh tu nak bagi kita faham. Apa dia? Iaitu kita kena letak, kita tengok Allah Ta'ala ni ibarat, ini saya bagi contoh ya, ibarat macam kita tengok cermin. Kita tengok Allah ibarat saja, supaya kita boleh faham. Macam kita tengok cermin. Cermin ni satu benda yang kalau kita berdiri depan dia, dia akan memantulkan benda yang sama. Macam mana yang tertegak depan dia. Kalau yang berdiri itu kita depan cermin, mestilah dalam cermin pun muka kita. Kan? Takkan kalau ibu-ibu takkanlah kalau ibu-ibu berdiri depan cermin, keluar muka Nelofa pula. Kan? Tiba-tiba pula, mungkin lawa pula aku ni. Agak-agak sikit. Mesti muka kita. Kan? Kalau lelaki pula, saya ke berdiri depan cermin. Kan? Takkan keluar muka siapa? Handsome sikit. Kan? Pelakon Titanic tu apa? Leonardo DiCaprio. Takkan keluar muka dia pula. Kan? Mestilah muka kita kan. Itu cermin. Sifat cermin memantulkan benda yang sama. Dia memantulkan benda yang sama. So sekarang ni kita pandang Allah tu macam mana? Macam itulah Allah memandang kita semula. Kita pandang Allah macam mana, macam itulah Allah pandang kita balik. Contoh, kita pandang Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Percayalah, Dia akan ampunkan dosa kita. Kita pandang Allah sebagai Tuhan yang Maha Penyayang. Dia akan sayang kepada kita. Kita pandang Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah. Dia akan murahkan rezeki kita. Kan?
Dia akan murahkan rezeki kita. Maknanya macam mana kita pandang Allah, macam itulah Allah pandang kita. Ibarat macam mana kita tengok cermin tadi. Kan? Acik-acik tulis apa ni? Ada sahabat meninggal. Petang semalam jiran tetangga satu bangunan meninggal 8 pagi, telah dikebumikan. Arwah selalu berterawih masa solat, berselawat masa solat terawih. Allahu Akbar. Kan, itulah kematian. Itulah kematian tak? Dan saya pun pagi ni dapat satu kematian juga, anak murid bekas Setiausaha Surau, mantan Setiausaha Surau Ad-Din Seksyen 27 Shah Alam, dan merupakan juga AJK Masjid Al-Munawarah. Lebih kurang 2 minggu lepas dia aksiden motor. Dia naik motor, kemudian sampai traffic light, lampu dia hijau, dia jalan, tapi ada satu simpang lagi, motor langgar lampu merah. Lepas tu bila dia langgar lari lah, istilahnya langgar lari. Kemudian anak murid kita ni patah riuk lah, teruk. Masuk besi dekat bahu, kaki, tangan. Patah apa semua masuk besi. Dan semalam tiba-tiba meninggal dunia. Dia sesak nafas. Masuk KPJ, lepas tu keluar, dah masuk besi semua okey, keluar. Sihat elok, duduk atas wheelchair lah, tak boleh nak berjalan lagi. Tapi saya tengok gambar terakhir dalam Facebook tu, nampak ceria elok. Pagi tadi, bukan pagi tadi lah, sebenarnya tengah malam tadi, pukul 2 lebih, anak murid tu WhatsApp, sahabat kita meninggal Ustaz. Saya tanya punca apa, dia cerita lah aksiden semua tu, tapi dia kata tiba-tiba sesak nafas. Rupa-rupanya bila doktor trace balik, ada darah beku dekat jantung. Allahu Akbar. Sumbat. Kan, tak dapat tahulah siapa yang langgar dia tu kan, langgar lari kan. Wallahualam, tak tahulah dapat ke tidak. Tapi itulah, rupanya ada darah beku dekat jantung, menyebabkan punca dia tak boleh bernafas, sesak nafas dan terus meninggal dunia. Seorang yang sangat baik. Dia AJK Surau kan. Sebelum ni kuliah saya dan ustaz lain every month dia yang remindkan, dia yang peringatkan ustaz, jangan lupa malam ni kuliah ustaz bla bla bla. Dan dia AJK Surau, dia juga AJK Masjid, kira orang baik lah. Kita doakanlah ya, anak-anak murid kita apa semua ni, tuan-tuan juga orang yang baik-baik, insya-Allah, ibu-ibu juga. Itu kita nampak, yang kita dengar, yang kita nampak depan biji mata kita. Kan, langgar lari itu dosa. Orang itu ibarat bunuh orang, tak ustaz? Kalau orang tu mati, dia lari, memang ibarat membunuh kan. Kalau kita langgar orang, bukan kita lah, na'udzubillah kan. Kalau kes langgar lari ni mati, lepas tu dia lari pula, tak bertanggungjawab, memang dosa seperti membunuh kan. Jangan buat main benda ni. Baik tu kena hati-hati memandu apa semua, banyak kes lah macam-macam dah, na'udzubillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kena sangka baik dengan Allah. Ibarat macam kita tengok cermin tadi tu. Dia macam tu dah, insya-Allah. Baik, sambung lagi bacaan. Kan tak sampai habis kan. Kan. Okey. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ataupun namanya Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar. Ia berkata, tiang agama, tujuan kemuliaannya dan puncak agama adalah berbaik sangka kepada Allah. Barang siapa yang mati antara kalian dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, maka ia akan masuk syurga tanpa rasa takut. Ini anak Saidina Umar pula pesan pada kita, peringatkan pada kita bahawasanya bersangka baik pada Allah itu satu kemuliaan dalam agama, satu tiang yang paling hebat dalam agama, yang boleh menyebabkan seseorang yang berbaik sangka dengan Allah, dan bila dia mati meninggal dunia, Allah cabut nyawanya, maka insya-Allah dia akan merasa tenang, merasa aman di alam sana, alam barzah. Sebab kita belum tempuh lagi.
kita yang masih hidup ni, kita belum menempuh lagi. Ni, saya guna kitab ni, Encyclopedia, screenshot kah? Encyclopedia Kematian, Hari Kiamat dan Alam Akhirat. InsyaAllah tebal kitab ni. Tu. Kalau empuk atas kepala ni mau demam seminggu ni kan. Tebal, beratus muka surat. Ada 700 lebih muka surat. Kita baru baca muka surat 50 aja. Lambat lagi. Okey, sambung lagi. Abdullah bin Mas'ud ataupun dikenali dengan nama Ibnu Mas'ud, ia berkata, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia, tiadalah seorang berprasangka baik kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia sangka. Hal itu kerana kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, kita bersangka baik, maknanya Allah akan pulangkan sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan pulang balik. Macam saya kata tadi lah, bila tersangka baik, Allah ampun dosa aku ni, walaupun aku jahat ke mana pun, aku taubat sesungguh, aku yakin sangka baik Allah ampunkan, Dia akan ampunkan. Kan? Kita usaha cari rezeki, kita doa, ya Allah murahkan rezeki aku seperti air yang mengalir tanpa henti, Dia akan bagi, tuan, insya-Allah. Kan? Walaupun kadang bukan semua kita minta terdapat kan, tapi at least bila kita minta, Dia akan bagi juga. Dia mesti akan bagi. Syarat kena sabar, syarat kena redha, syaratnya kena letak sangkaan yang betul-betul tinggi dan terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas pula, ini semua pandangan sahabat, pandangan tabi'in lah, yang mengingatkan kita tentang pentingnya bersangka baik. Baik, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ataupun namanya Abdullah bin Abbas. Ia berkata, jika engkau melihat seorang yang sedang menghadapi kematian, maka khabarkanlah kepadanya untuk menemui Tuhannya dalam keadaan husnuzan, yakni bersangka baik. Apabila ia hidup, maka buatlah ia merasa takut. Kunci dia, masa hidup kita kena rasa takut dengan Allah, dan masa nak meninggal kita bisikkan di telinga orang yang nak mati ni. Nanti kita akan bincang apa nak dibisikkan. Itu nantilah tajuk bulan depan kot. Kan? Kita nak bincangkan kalimah tahlil dia panggil, la ilaha illallah, bisik kat telinga orang nak mati ni kan. Selain itu, kita kena ingatkan dia, pesan dengan dia supaya dia bersangka baik dengan Allah. Itu paling penting kali. Dah pesankan dia sangka baik. Kita bisikkan telinga dia, abang sangka baik bang dengan Allah. Allah sayang abang, Allah nak ambil kebaikan-kebaikan yang abang pernah buat ni, sangka baik, Allah akan terima. Taubat abang di hujung-hujung ni Allah terima. Bisik kat telinga dia kalimah yang baik-baik. Macam tu dah Islam ajar kita macam tu. Bisikkan supaya orang-orang yang sedang nazak itu dia berasa tenang. Kan? Ada geng yang tak bagi buat tahlil, tu lantak kat dia lah. Kan? Itu jenis tak akan saman masalah agak. Kan? Tahlil kata Imam Syafi'i hukumnya harus, mana boleh buat tahlil, malahan digalakkan sebab kita mengingati mati, kita mendoakan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang dah mati dengan doa-doa yang baik-baik kan. Apa ada masalah? Kita baca Yasin lagi hadiah kat orang, kan? Itu yang terbaik. Kan? Jangan layan sangat geng-geng tu. Baik, sambung lagi. Al-Fudali rahimallahu ta'ala berkata, rasa takut lebih baik dari mengharap. Takut lebih baik dari mengharap bagi hamba yang sihat. Dengar baik-baik. Bagi orang yang sihat, takut tu lebih baik daripada dia mengharap. Jika ia sedang menghadapi kematian, maka mengharap itu lebih baik daripada rasa takut. Ini pandangan Fudali. Dia kata bagi orang yang sihat, takut tu lebih baik. Macam sekarang ni lah kita sihat kan, takut ni lebih baik. Takut dengan Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan malapetaka yang Allah turun, takut.
perasaan tu kena ada. Tetapi kalau kita nak meninggal dunia, mengharap tu lebih baik daripada takut. Mengharap lah, yang sangka baik tu kan. Kita harap Allah terima, kita harap Allah redha, kita harap Allah ampunkan dosa kita, bla bla bla, macam itulah. Maknanya kalau saat nak mati, mengharap itu lebih baik. Kalau masih hidup, takut itu lebih baik. Kan, takut dengan perintah Allah, takut tinggalkan arahan Allah, takut nak buat dosa, takut. Masih hidup, dekat nak mati, kata Fudali, mengharap itu lebih baik. Nah, kita harapkan Allah ampun dosa kita kan, dan macam-macam lah. Baik, sambung lagi. Dan dari Al-Mu'tamir rahimallahu ta'ala, bahawa ia berkata, ayahku berkata saat kematian mendatanginya, wahai Mu'tamir, ceritakan kepadaku tentang keringanan yang Allah Ta'ala berikan. Mudah-mudahan aku menemui Allah dalam keadaan bersangka baik kepadanya. Ini cerita Mu'tamir pula kan. Ayah dia nak meninggal, ayah dia sendiri yang bercakap, meletakkan satu pengharapan, satu pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya menjelang saat-saat kematiannya kan, menjelang saat-saat kematiannya. Boleh dapat tu. Maknanya semua pandangan yang kita sebut beberapa nama tadi, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Fudali, Mu'tamir kan, kita semua sama je. Kesimpulan dia sangka baik, dan mesti ada rasa gerun ketika kita masih hidup sekarang ini. Itu dia punya point dia. Baik, sambung lagi daripada Ibrahim rahimallahu ta'ala. Ia berkata, mereka senang untuk dibisikkan di telinga seorang hamba kebaikan-kebaikan amalnya saat ia mati, sehingga ia berbaik sangka terhadap Tuhannya. Ni Ibrahim pula pesan. Maknanya pada orang nak meninggal dunia, kita bisikkan kalimah-kalimah yang baik, kalimah-kalimah yang kalimah-kalimah yang memberi semangat, yang meletakkan persangkaan baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya roh tu jadi tenang di saat dicabut keluar oleh malaikat maut. Maknanya senang bahasa ginilah, persangkaan antara kita ni sepanjang hidup sampailah ending nak meninggal dunia besok, ceritanya sangka baik. Dengan manusia juga kena sangka baik, kecuali dah tak ada ruang dah nak sangka baik, itu lain kan. Apa hal Islam ajar kita sesama manusia pun kena sangka baik dulu kan. Walaupun kadang kita nampak dia ni seluar pendek kot, dia ni tak semayang kot ni, jangan sangka baik. Yelah, seluar pendek tu dosa dia lah, dia dah aurat, tapi semayang dia tetap buat juga. Kita sangka baik, mudah-mudahan dia semayang. Sangka baik, mudah-mudahan dia tak tinggal puasa Ramadan. Macam tu kan. Islam ajar kita banyak. Itu nantilah kita buka satu topik sangka baik nantilah kan. Nanti kita cerita dalam kuliah malam-malam kita lah. Baik, jadi itu ceritanya. Sambung lagi. Dari Sabil Al-Bunani rahimallahu ta'ala, ia berkata, ada seorang pemuda yang selalu buat salah. Ketika kematian mendatanginya, ibunya selalu menemaninya. Ia berkata kepada anaknya, wahai anakku, bukankah aku telah memperingat kamu dari hari kematianmu ini? Pemuda itu menjawab, wahai ibuku, aku memiliki Tuhan yang maha luas kebaikannya. Sesungguhnya aku berharap ia tidak menghalangiku dari sebahagian kebaikannya pada hari ini. Maka Sabit berkata, maka Allah merahmatinya kerana ia bersangka baik kepada Allah dalam kondisi ketika itu. Walaupun pemuda ni selalu buat salah kan, selalu buat salah, buat jahat, tapi pada hari dia meninggal tu, dia ada lagi perasaan sangka baik pada Allah, yang akhirnya dalam riwayat ini menyebut Allah mengampunkan dosanya. Kan saya pernah sebut dulu banyak kali kan,
ending hidup kita ni kita nak sangat dua benda. Satu, kita nak pada hari kita mati Allah ampunkan dosa kita, dan yang kedua, pada hari kita mati Allah redha dengan kita. Satu, Allah ampunkan dosa kita, dan yang kedua, Allah redha dengan kita. Cukuplah tu. Dapat dua ni pada hari kita meninggal besok, alhamdulillah, syukur, perjalanan kita di akhirat yang begitu dahsyat akan jadi mudah, dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Macam tu kan. Jadi sebab tu sahabat Facebook dan TikTok sekalian, itu benda kita kena jagalah. Baik, sambung lagi sikit lagi, nak habis dah. Umar bin Zar rahimallahu ta'ala berkata, pada suatu hari di dekatnya ada Abu Daud dan Abu Hanifah. Apakah engkau akan mengazab kami sedangkan dalam hati kami ada tauhid, yakni keyakinan kepada Allah? Aku tidak pernah melihat engkau melakukan hal itu. Ya Allah, berilah ampunan bagi orang yang masih dalam kondisi seperti kondisi para tukang sihir Firaun pada saat engkau mengampuni mereka. Sesungguhnya mereka mengatakan kami beriman terhadap Tuhan sekalian alam. Lalu Abu Hanifah berkata, sesungguhnya Allah merahmatimu, cerita-cerita setelahmu haram. Jadi maksud dia, kisah ni nak menggambarkan macam tukang sihir Firaun kan. Asalnya tukang sihir ni jahat lah. Dia buat sihir kan, bersihir orang. Dia sihirnya zaman Nabi Musa tu, akhirnya dia beriman. Mereka beriman. Setelah mereka tengok sihir mereka ni tak boleh makan tongkat Nabi Musa tu. Kan, dia tak boleh challenge mukjizat Nabi Musa. Daripada tongkat sebatang tu boleh jadi macam-macam. Akhirnya mereka surrender dan mereka kata, qala amantu bi rabbi Musa wa Harun. Berkatalah tukang sihir, kami telah beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Dan di saat itu ulama meletakkan sangkaan baik, Allah mengampunkan dosa mereka walaupun segunung dosa sihir yang telah mereka buat, tapi bila mereka betul-betul bertaubat pada Allah, Allah ampunkan dosa mereka. Nampak? Jadi sebab itu betul, kita boleh ambil juga kisah yang bunuh 99 nyawa, akhirnya tambah seorang lagi jadi 100, yang dikatakan pada zaman Bani Israel dulu kan. Kerja dia bangun pagi nak bunuh orang aja. Memang special sikit lah dia. Orang lain bangun pagi nak makan apa kan. Ada orang nak makan siapa, dia nak bunuh siapa. Akhirnya sampai 99 dia bertaubat tak. Tapi dia salah jumpa orang. Dia tanya, Allah ampun tak dosa aku? Dia kata 99 orang macam tak ada harapan. Nampak? Dia tak sangka baik dengan Allah. Akhirnya ditikam kawan tu 100. Cukup 100 kan. Jumpa ulama kata ada ruang. Allah maha luas rahmatnya, maha penyayang dan segala bagai. Pergilah kampung tu kau taubat. On the way meninggal dunia. Akhirnya berebut malaikat rahmat dan malaikat azab nak ambil nyawa kawan ni, roh kawan ni. Yang malaikat azab kata, roh ni aku punya sebab aku dah bunuh, dia dah bunuh 100 orang. Malaikat rahmat kata, roh ni aku punya, aku nak bawa pergi syurga sebab dia bertaubat pada Allah. Malaikat pula bergaduh. Akhirnya dalam hadis yang panjang, Nabi kata, Allah sebut qisu ma baina fil ard. Allah suruh malaikat sukat jarak mana yang lebih dekat. Kalau dia meninggal tu dekat dengan tempat dibunuh orang ke-100, bawa ke neraka. Kalau dia meninggal dekat dengan orang kampung yang dia nak pergi bertaubat, bawa dia pergi syurga. Dalam riwayat menyebut lebih kiraan hanya sejengkal saja. Allahu Akbar. Bukan banyak, bukan selangkah tau, sejengkal je lebih. Mana sikit sangat beza tu nak jadi penyebab dia ke syurga, tuan-tuan. Kan. Tapi kena faham jalan cerita, jangan lepas ni pergi bunuh orang pula. Bukan suruh bunuh orang. Ini cerita special case. Nak cerita dosa banyak mana sekalipun, pengampunan Allah itu sangat luas. Sangka baik. Kunci kita petang ni, sangka baik. Sambung lagi sikit lagi.
diceritakan bahawa Nabi Yahya bin Zakaria sallallahu alaihi wasallam jika bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam, ia bermuka masam. Tapi bila Nabi Isa berjumpa dengannya, maka Nabi Isa tersenyum. Lalu Nabi Isa berkata, jika engkau bertemu denganku, engkau bermuka masam, seakan-akan engkau berputus asa. Maka Nabi Yahya menjawab, saat engkau berjumpa denganku, engkau tertawa, seakan-akan engkau merasa aman. Maka Allah mewahyukan kepada keduanya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian berdua adalah orang yang paling baik prasangkanya terhadapku. Nabi pun Allah tegur tak? Nabi Zakaria, Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Nabi Isa bila jumpa Nabi Yahya bila jumpa Nabi Isa, mukanya masam. Bila Nabi Isa jumpa Nabi Zakaria, dia senyum. Nabi Yahya muka dia masam, kan? Lalu bila mereka bertemu, Nabi Isa kata, jika engkau bertemu dengan aku, engkau muka masam, seakan-akan berputus asa. Yang Nabi Yahya pula cakap Nabi Isa, bila aku jumpa kau senyum, seakan-akan kau ni seronok sangat, tak takut. Maknanya apa? Seolah-olah macam dua-dua Nabi ni dia macam ada berprasangka sikit. Kan? Yang ni sangka kawan ni seronok sangat, tak takut. Yang ini pula sangka kawan ni berputus asa. Lalu Allah tegur dua-dua, yang terbaik di kalangan kamu yang bersangka baik. Habis nafas dah saya ni, kan? Jadi boleh faham no? Maknanya kunci kita petang ni ialah sangka baik. Kena apa situasi, apa keadaan sekalipun, letak sangkaan baik dalam dada kita, dalam jiwa kita, insya-Allah. Baik, habiskan sikit saja lagi. Zaid bin Aslam rahimallahu ta'ala berkata, seseorang didatangkan pada hari kiamat, maka dikatakan, pergilah kalian bersamanya ke neraka. Maka ia berkata, wahai Tuhan, di mana pahala solat dan puasa kami? Maka Allah berfirman kepadanya, pada hari ini aku menjadikanmu berputus asa dengan rahmatku, sebagaimana engkau telah membuat hamba-Ku berputus asa dari rahmatku. Poin cerita ni nak sebut supaya di dunia jangan putus harap, putus rahmat dengan rahmat Allah, putus asa dengan rahmat Allah. Kalau dalam ayat lain kan Allah sebut, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa atau putus harap dengan rahmat Allah. Besok di akhirat tak ada pahala, sebab dunia dah putus asa, kan? Bila dicampak ke neraka, didakwa pula, dulu kami puasa, kami semayang, kami haji, kami sedekah, dengar ceramah live apa semua, mana pahala? Apa hal masuk neraka? Allah kata, hari ini rahmat aku pada engkau tak ada dah, macam mana engkau dulu di dunia tak pernah harapkan rahmat aku. Allahu Akbar. Jadi ingat tuan-tuan dan ibu sekalian, rahmat Allah sangat luas, sangat luas. Tolonglah ya. Saya pesan untuk saya lah, kita semua kan. Kita ni kadang terleka kan. Ingat rahmat Allah tu kena jaga elok-elok, ya. Baik, dan disebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Hijr ayat 56. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Dan Nabi Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi orang yang putus harap, putus asa, ini semua orang-orang yang sesat, ya. Orang-orang yang sesat, orang yang jauh dari rahmat Allah, orang yang tak percaya ketentuan Allah, orang yang tak pernah nak mengharapkan kasih sayang Allah, selalu bersangka buruk dengan Allah, ni semua orang-orang yang dianggap dhalun, maknanya orang yang sesat. Na'udzubillah min zalik.
So sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu yang kita nak share sedikit pada petang ini. Ya, tajuk yang berikut tu kita sambung bulan depan lah untuk muslimat, bab menalkin orang yang mati dengan kalimah la ilaha illallah. Ada talqin tahlil semua, ada apa nak risau kan? Ada orang tak nak talqin bagai dah, kenapa kan? Jadi mengajilah biar kita faham. Ngaji elok-elok biar kita faham, biar kita reti, insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih pada semua yang bersama pada petang ini. Terima kasih Amirah belanja gift kat Ustaz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, sihat walafiat, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah saya ucap terima kasih pada AJK Biro Muslimah, Hajah Saroya, Kak Saroya kita, Kak Akmal apa semua, dan kawan-kawan lain lah yang bersama pada petang ini di kalangan jamaah muslimat. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang bersama pada petang ini. Terima kasih Amira banyak belanja Ustaz nasi lemak ni. Ustaz pun lapar ni, tak makan lagi. Tak makan lagi ni, sekejap lagi baru nak makan. Baik, jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita share pada petang yang mulia ini, kita dapat ambil kebaikan dan kesimpulan. So kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia sangka baik. Sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sangkaan-sangkaan buruk. Jangan ada ialah sangka tak baik dengan Allah. Dah agak dah. Ustaz mesti cakap lapar tengok nasi lemak. Memang tak, saya memang tak makan lagi sebenarnya. Tadi saya breakfast lewat sikit kan. Ni baru dah menggelegak perut ni. Tak apa. Kita akan habiskan. Tahun lambat, tak apa. So kesimpulan dia sangka baik, dan kita doa lah, ya, doa yang terbaik pada Allah. Sangka baik COVID-19 akan lenyap. Sangka baik. Jangan Allah Ustaz asyik dua angka, empat angka tak turun-turun. Jangan, sangka baik aja. Satu masa besok dia akan turun, dia akan hilang, insya-Allah. Sangka baik. Kuasa tu pada Allah. Allah kata kun fayakun, bab hilang terus kan. Tak ada PKP dah lepas ni. Aku nak sedapkan hati pasal nak balik raya di kampung. Boleh entah-entah daerah kan. Sabar. Bawa tenang. Pergi makan Ustaz. Tak apa, sekejap kita makan. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. So satu pengumuman, insya-Allah malam ni macam biasa kita ada live sekali lagi di Facebook dan TikTok macam biasalah, pukul 9 suku malam. Malam ni kita sembang lagi tentang apa isi kandungan Al-Quran. Apa yang Allah cerita dalam Quran. Kita dah cerita dua benda. Pertama, dalam Quran ada kisah yang lalu, dalam Quran ada kisah yang akan datang. Kita dah bincang dah dua tu. Malam ni kita akan tengok apakah perbincangan seterusnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kelemahan dalam membicarakan tajuk kita pada petang ini. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang, kelemahan di saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته.